Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nampak ni berebut kerusi hari ni. Berebut kerusi. Oh, memang betul berbalik putih sungguh ya Tuan Guru. Hari tu tak dapat masuk. Lita menuntut. Berebut Berebut kerusi. lah Ustaz, berebut. Lain-lain sesak-sesak. Itulah. Easy lain. Keluar dua lay pula. Dia ada prinsip tak dapat bugi. Itu yang berebut tu. Dalam masa yang sama masuk semua. Assalamualaikum Ustaz. Saya dah 2-3 malam dah tak lepas line ni. Baru malam ni dapat. Aduh. Lain sibuk saya ni. Tak apa, semangat. Semangat menuntut ilmu. Rintangan-rintangan di dalam mengaji ilmu. Matlamat kitab ni terhasil pengarahnya. Mana rangsangan kepada menuntut ilmu. Jadi nampaknya kitab ni barakah. Kitabnya barakah. Yang menyertai ini berlomba-lomba nak belajar. Boleh mula kita tak? Boleh mula Tuan Guru. Yang tak masuk tu tak cek dia lah. Roti dia tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hazihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya tak jemu-jemu sentiasa kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan usia kita. Pada malam ini kita dapat bersama-sama berpeluang sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berebut-rebut kerusi, masing-masing bersesak-sesak untuk masuk line. Jadi walau bagaimanapun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang
dipaparkan wajah saya ni ataupun tidak dipaparkan wajah tuan-tuan semua, kita dapat bersama-sama menuntut ilmu, dan hasil daripada kita mengaji kitab penuntut ilmu Ta'limul Muta'allim nampak barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan puan-puan sekalian berebut-rebut untuk masuk line secara maya seperti malam ini. Jadi kita nampak bahawasanya hasrat murni daripada pengarang, sama ada pengarang kitab yang asalnya kitab Ta'limul Muta'allim iaitu Syekh Zarnuji, dan juga penterjemahnya di dalam bahasa Jawi iaitu Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah Fatani, maka kita nampak barakahnya kita mendapat motivasi yang berfaedah, yang berguna di dalam kitab ini. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka telah terbitlah barakah daripada pengarang. Barakah daripada pengarang yang hasil usahanya beratus-ratus tahun dahulu mengarang kitab ini, ataupun kitab Ta'limul Muta'allim, ataupun dalam terjemahannya kitab Jawi iaitu kitab Pelita Penuntut. Jadi amat-amat bersyukur kerana kita terpilih dan berpeluang untuk dapat mengikuti pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi semoga kita dikurniakan sihat wal afiat, dikurniakan kesihatan berpanjangan, dikurniakan kemurahan rezeki, dikurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua agar dapat menerima ilmu yang kita baca ni daripada kitab Pelita Penuntut ni, dan moga-moga sedikit sebanyak dapat kita manfaatkan ilmu yang kita pelajari ni saban minggu, insya-Allah. Jadi untuk makluman tuan-tuan semua, pada malam ini siri ke-20, bermakna 20 kalilah kita berjumpa. Seingat saya 2 kali saja tidak ada kuliahnya, iaitu saya ketika saya balik ke Lipih renew lesen senapang. Lepas tu yang keduanya masa rumah saya minggu sudah rumah saya gelap, tak ada api. Jadi 20 siri. Jika hak termasuk 2 ni, makna 22 siri yang telah kita iklankan, tapi kita dapat mengaji 20 siri ataupun 20 kali. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung muka surat 7. Dan hanya sesungguhnya. Betul situ? Betul Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan hanya sesungguhnya, pengarang mengabarkan hanya sesungguhnya, dia takkid nak menguatkan kalimah dia ataupun ayat dia. Makna sungguh-sungguh nak bagi tahu kepada yang belajar. Sungguh-sungguhnya kita kena ambil tahu. Artinya kita bersungguh-sungguh. Kalau benda-benda sesuatu perkara yang kita nak buat ni bersungguh-sungguh. Jadi dia dalam menulis ataupun mengarang, dia nak kepada kita ni menghayati betul-betul. Dan hanya sesungguhnya telah datang. Telah datang ni ada. Telah datang ni maksudnya ada pada menyatakan kemegahannya ilmu. Jadi kita potong tu kemegahan ilmunya tu tak ada. Kemegahan ilmu dan kelebihannya ilmu. Itu dia. Kemegahan ilmu dan kelebihannya ilmu. Kelebihannya ilmu oleh telah datang oleh beberapa banyak
daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih lagi masyhur. Setengah daripadanya, dia nak ambil setengah saja, banyak. Setengah daripadanya barang yang diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya berkata ia Abu Darda bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa annal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilmi wa annal alima yastaghfir lahu man fis samawati wal arda wal hayyitani fi jawfil ma'i wa anna fadlal alimi 'alal jahili ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sairil kawakibi wa annal ulama'a warasatul anbiya fa innal anbiya'a la yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warithul ilma faman akhazahu faqad akhadha bihazzin wafirin. Artinya, arti hadis ni yang diriwayat dari Abu Darda. Artinya, arti hadis, sesiapa yang berjalan ia sesiapa pada sesuatu jalan menuntuti ia sesiapa padanya pada ilmu, akan ilmu nescaya memperjalan Allah, oleh Allah akan dia akan seseorang pada satu jalan daripada jalan-jalan, dan bahawasanya malaikat menghantar ia akan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntuti ilmu, dan bahawasanya orang yang alim itu meminta ampun baginya oleh mereka-mereka yang di dalam tujuh petala langit dan bumi, dan ikan-ikan di dalam di dalam itu bahasa lain sikit tu. Kalau bahasa kita kasar, dia bahasa Patani ni, di dalam pantat air. Pantat air ni di dalam dasar. Maknanya orang Kelantan ataupun orang Patani ni, dia kapal di dalam pantat. Kita kapal pantat kuali. Kuali ni maknanya jauh di dasar. Jauh di dasar. Dan bahawasanya kelebihan orang yang alim atas orang yang jahil itu seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama, malam 15, atas sekalian bintang-bintang. Dan bahawasanya orang-orang yang alim itu waris-waris bagi nabi-nabi, kerana bahawasanya nabi-nabi itu tiada mempusakai mereka itu, kita ataupun orang alim ni tidak mempusakai mereka itu nabi, tidak mempusakai kepada kita ni akan dinar, duit emas. Dinar tu duit emas, dan tiada pula dirham itu duit perak, dan hanya sesungguhnya mempusakai mereka itu, mereka nabi, akan ilmu. Maka sesiapa yang mengambil akan dia akan ilmu, maka hanya sesungguhnya mengambil ia seseorang dengan habuan yang sempurnanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi pada malam ini kita masuk dah dalam perkara-perkara ataupun hasrat berkenaan dengan ilmu. Hasrat berkenaan dengan ilmu. Seperti mana kita mengaji 19 siri yang lepas, berbagai-bagai yang diceritakan oleh pengarah ini. Kisah ilmu fardu kifayah, kisah ilmu fardu ain, kisah dia suruh bersungguh-sungguh di dalam belajar ilmu yang kita nak pelajari. Begitu juga kita dapat membezakan di khabar ilmu yang molek ataupun ilmu tak molek. Kita dapat membezakan ilmu yang segera, mesti segera dituntut, ataupun ilmu yang bertangguh. Lepas itu berkenaan dengan dunia, berkenaan dengan akhirat, berkenaan dengan ibadat, berkenaan dengan taat, berkenaan dengan jahat-jahat, berkenaan dengan begitu begini. Kita dah pelajari. Dah pelajari lebih-lebih lagi
kepada saudara-saudari yang mengikuti 20 siri ini. Kalau sekali ada, sekali tak ada, sekali ada, sekali tak ada tu dia tercicir. Dia tercicir. Jadi kalau full 20 siri, kita membaca kitab ni daripada kulit lagi. Daripada kulit membacanya. Lepas itu muka surat 2 sehingga pada malam ini muka surat 7 dia nak berkisar ataupun berkisar kisah nak memberi rangsangan kepada kita. Kalau sekiranya kita malas menuntut ilmu, tak cakana kepada ilmu, susah kita. Susah kita. Jadi nampak barakah seperti mana saya katakan tadi, nampak barakah pada petang ini, pada malam ini. Sesungguhnya tuan-tuan, puan-puan berebut-rebut, berebut-rebut nak masuk line. Berebut-rebut nak masuk line. Artinya tak puas hati tak dapat masuk line. Tak puas hati tak dapat masuk line. Sampai ke 2.30 WhatsApp ke saya. Betul ke dok ustaz line ni? Betul ke dok ustaz line ni? Tuan-tuan, saya dah WhatsApp sehari sebelum iklannya. Jadi baru hari ni tadi saya membuat WhatsApp juga, membuat iklan berkenaan peringatan mesra. Kalau siapa yang ada dalam grup ni, grup Kitab Jawi ni, peringatan mesra saya kata. Saya sebabnya kedapatan saudara kita kalau hantar semalam, tiba-tiba hari ni link ustaz, link ni dia hilang. Dia hilang. Masalah hilang ni nak ajar sikit. Link tu yang sebenarnya tak berubah. Kalau tuan-tuan simpan, link tu tak berubah. Sama ada kitab Miftahul Murid ataupun Pelita Penuntut. Saya dah tulis dah. Link ni tak berubah setiap sekali pengajian. Jadi nak khabar ke sikit, kalau WhatsApp kita dalam grup Kitab Jawi tu, makna nak ajar sikit, kita bintangkan. Kita tekan dia jadi warna biru, lepas tu tekan bintang, tak hilang. Satu. Lepas tu yang keduanya, tuan-tuan ni apa nama ni, reti belaka nak khabar. Yang keduanya, apa nama WhatsApp yang tidak berkenaan yang kita dah baca, delete je lah. Delete. Style saya malam ni sebelum tidur, saya delete semua yang dah saya baca. Tak adalah berserabut 3 kilometer. Scrollnya 3 kilometer. Jadi itulah hilang. Jadi hak dah baca, delete, mana iklan ataupun WhatsApp untuk hari besok, hari semasa. Itu caranya. Jadi saya hari ini tadi saya buat apa nama peringatan mesra tentang link. Kebetulan pula tak lepas. Itu dia. Itu dia masalahnya. Masalah sebab tak dibintang. Tak jumpa maknanya dia tengok berpuluh-puluh WhatsApp masuk. Bila WhatsApp masuk, tak ingat dah ataupun tak dapat nak cari dah WhatsApp berkenaan dengan iklan ataupun pengumuman kuliah. Itu dia ceritanya. Jadi alhamdulillah kita dapat 100 orang. Cuba tengok di sudut laptop masing-masing ada 100 orang, mana full pengajian kita pada malam ni. Tiap-tiap malam sebenarnya. Cumanya malam ini ya gempar sikit. Malam gamat Tuan Guru. Makna gempar, gamat apa nama ni, gempita. Maknanya cabaran itu saya khabarkan tadi, nampak barakah. Barakah pengarang kitab ni, sama ada kitab Jawi ni ataupun kitab Arab, barakah dia tu makna khusus mengarang kitab ini untuk memberi rangsangan ataupun memberi galakan kita di dalam menuntut ilmu. Jadi nampaklah rasa saya sesaudara kita yang tak dapat masuk pada malam ini, dia merasakan agaknya lah ataupun lagi suka tak dapat. Tak dapat lagi suka, agaknya dia
kecewa, dia hampa oleh kerana tidak dapat masuk di dalam line kita. Itu ya. Jadi nak pada malam ni dia nak membawa, setelah cerita begitu begini, pengarang ni nak membawa berkenaan tentang kemegahan ilmu dan kelebihannya. Kemegahan ni maksudnya bukan sombong. Kemegahan ni peri pentingnya ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar ilmu. Itu dia. Dia nak menceritakan berkenaan dengan pentingnya ilmu. Saya selalu contoh hak dekat dengan kita. Hak dekat dengan kita. Contohnya semayang. Usalli fard. Jadi sebelum usalli tu kita mengambil air semayang dah. Kemah dan ambil air semayang. Lepas tu naik ketika semayang, naik ke sejadah. Lepas tu kita kalau semayang seorang tu kita qamat. Kita qamat kalau semayang seorang ataupun semayang jemaah kita qamat. Lepas itu terus a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Terus baca. Sebab itu menolong daripada kita huru-hara dalam semayang. Qul a'udzu birabbin nas. Tetap hati menghadap kiblat, kiblat arah dan kiblat dada dan kiblat hati. Kiblat arah kiblat dada, lepas tu kiblat hati. Hati kita ni putus nak menghadap Allah Ta'ala. Itu kalau sekiranya kita belajar sungguh-sungguh berkenaan dengan sembahyang. Lepas itu usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an ma'muman ataupun ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia padu betul. Maknanya padu daripada mengangkat takbir. Kadang-kadang nak bagi tahu kita ni usalli pun tak ada. Usalli Allahu Akbar. Jadi tak kemah dalam kita belajar. Jadi Allahu Akbar, baru letak dada. Kita belajar betul. Usalli fardal maghribi thalasa raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Jangan sambung lillahi, jangan sambung ta'ala terdengar Allahu Akbar. Tak sah sembahyang. Mesti berhenti dulu. Lillahi ta'ala. Allah tu suku lain. Itu kita belajar. Kepentingan belajar itu kita nampak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tak sah semaya. Mesti berasingan daripada ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Contohnya, kalau kita kemas belajar sembahyang, maknanya belajar nak bersungguh-sungguh. Contoh lain, kita sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah, pakej dia nak bezakan mayat lelaki, mayat perempuan, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan. Itu kita bezakan. Lepas itu kepala mayat ataupun mayat tak ada, sembahyang ghaib. Mayat tak ada, sembahyang ghaib. Makna kepala mayat sama ada kita jadi imam ataupun jadi makmum. Kalau jadi imam, pakej dia mesti awak tahu menjadi imam. Kalau mayat lelaki berdiri di mana, kalau mayat perempuan berdiri di mana, kalau kepala mayat lelaki ke belah mana, kepala mayat perempuan ke belah mana. Itu pakej dia, belajar sungguh-sungguh. Maknanya orang yang tahu. Lepas itu orang yang tahu mengaji betul, dia suruh kamat. Kalau dia jadi imam, dia suruh kamat. Tak adalah prong Allahu Akbar. Tak. Kalau orang mengaji, kamat dia khabar. Terpinga-pinga jemaah. Mana ada kamat sembahyang jenazah? Kacau. Mana awak tak erti, tak mengaji? Mana ada kamat sembahyang jenazah? Bodoh kalau cakap, kalau saya lah, awak ni bodoh. Jadi kalau orang bodoh ni, kita kamat sendiri. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu jami'an.
As-salatu 'alal mayyitil hadir. As-salatu rahimakumullah. Bergema menjawabnya. Ada ke khabar tak ada qamat? Betul lah tak ada qamat. Cakap kita. Maknanya qamat semaya raya lain, semaya mayat lain, semaya hajat lain. Cakap kita qamat, oh dia memahamkan qamat Allahu akbar, asyhadu an la, dia memahamkan gitu. Makna pendeknya ilmu, pendeknya maklumat, pendeknya akal dia. Makna kalau dia ni imam, dia khabar qamat tu salatul janazah rahimakumullah setidak-tidaknya. Kalau orang berilmu, itu nak khabar kelebihan ataupun kebengkahan ataupun perlu sangat kita ada ilmu. Perlu sangat kita ada ilmu. Minta maaf cakap, kadang-kadang saya menghadiri solat jenazah. Kadang-kadang kita sakit hati. Sakit hati maknanya orang yang menjadi imam tu tak tentu kalu, orang kata. Mayat lelaki, kepala ke belah kanan, gelak. Tapi tak ada harus lah, kita menengok je lah. Kita jemaah bukan tak sah sembahyang. Dari segi aksesorinya, aksesorinya kita tak puas hati lah. Allah, dia ni takkan tak reti mayat laki-laki sebelah kanan imam, mayat perempuan mayat laki-laki sebelah kiri imam, mayat perempuan sebelah kanan imam. Dia ni takkan tak reti kita menengok. Maknanya yang mati tu mak saudara dia, tak boleh kata benda lah, lantak awak lah. Tapi hasil daripada ilmu tu fadilat kepada si mati. Itu yang kita nak. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna mengabarkan kepala mayat laki-laki berbeza. Sunat. Apa arti sunat? Kita belajar itu. Sunat tu dalam segi syara'. Dengan syara' diberi pahala siapa yang membuat, tak berdosa siapa yang meninggalkannya. Kita ni banyak sangatlah kepahala. Yang mati tu banyak sangat kepahala. Entah-entah setahun dekat nak mati tu tak sembahyang. Akal fikiran waras tapi tak sembahyang. Bayangkanlah kalau dia tak sembahyang kerana dia koma, dia tak sedar, dia stroke, cerita lain. Walaupun dia sembahyang hati, dalam hati kita tak tahu. Maknanya sihat walafiat, makan, minta minum, tak sembahyang. Bertahun-tahun tak sembahyang. Dalam keadaan tidak ada ilmu, tiba-tiba mati. Adakah banyak pahala dia tu? Kita mengaji dalam musalli tu, maknanya sembahyang ni tidak ada meluluskan sehingga dia kewajipan sembahyang, sehingga sembahyang dengan hati. Itu saya khabar tu. Sakit hati sangat kita menengok. Bukan sakit hati nak tumbuk ke dia, dedak lah. Makna nak khabarkan tak retinya dia hak menjadi imam tu. Hak menjadi imam. Lepas itu saya khabar sebelum ini, kebanyakan sembahyang jenazah 5 takbir. Nak khabar macam mana ilmu? Kalau dia saja buat, tak sah sembahyang itu. Tak sah sembahyang itu. 5 takbir. Rukun dia berapa kali takbir? Berapa kali? Rukun. Itu. Dia nak cerita kemegahan ilmu dan kelebihannya. Ada beberapa banyak hadis dikhabar. Banyak hadis, banyak ayat Quran yang menceritakan tentang kehebatan ilmu, tentang peri pentingnya ilmu. Dia nak bawa satu hadis daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, namanya Abu Darda. Dia panggil dalam kitab ni Abi Darda. Abi tu sebenarnya Abu. Dia panggil Abi tu kerana daripada tu huruf ja. Maknanya min Abi Darda, an Abi Darda. Maknanya situ an. Di situ an Abi Darda. Sebab itulah dia kata Abi, kerana an tu huruf ja. Huruf ja. Jadi Abu Darda berkata, ya Rasulullah ini bersabda. Rasulullah nak beritahu kemegahan ataupun kelebihan ilmu itu. Yang dikatakan oleh Abu Darda.
Abu Darda ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mau tutup. Je. Lepas itu hadis, hadis ni panjang 1 2 3 4 baris. Hadis ni 4 baris. Hadis 4 baris dia nak mengabarkan sesiapa sesiapa saja yang berjalan kita ni tak jalan. Berjalan ni maksudnya mengikuti tempat-tempat ada ilmu. Kita ni tak berjalan, tak pergi ke surau, tak pergi ke masjid, tetapi kita mengikuti. Kita mengikuti, menjalankan tangan kita, menjalankan mata kita, menjalankan telinga kita, menjalankan internet kita, menjalankan laptop kita, menjalankan telefon kita. Itu dia, menjalankan. Kalau kita pergi masjid apa begitu gini, kita naik motor, kita naik kereta, kita berjalan kaki, kita tidur, kita mengantuk, kita berborak. Itu menjalankan. Maknanya serba-serbi berkait dengan kita, puncaknya hadir kepada majlis ilmu. Jadi sekarang ni hadir majlis ilmu ni ke rumah kita masing-masing. Bayangkanlah, ke rumah kita masing-masing. Jadi kita menghadiri ni, kita bersama anak-beranak kita contohnya, tetapi dalam masa yang sama jemaah-jemaah kita ni mengikuti sampai ke rumah kita. Selain daripada gambar saya, gambar tuan-tuan yang buka kamera, artinya kalau sekiranya kita macam rumah saya ni lansir, tuan-tuan nampak lansir? Ada kipas, saya nampak kipas. Ada lampu, saya nampak lampu. Ada gambar, saya nampak gambar. Ada pintu, saya nampak pintu. Mana maksudnya pengajian ilmu ni ke rumah kita. Pengajian ilmu ni dalam rumah kita. Masya Allah, tahun 2021 ini amat bahagia kita. Pengajian ilmu syarahan tentang agama masuk ke dalam rumah kita. Hasil daripada Allah Ta'ala memberikan COVID. Memberikan COVID tu ada manfaat juga. Hikmah sebaliknya Tuan Guru. Ada hikmah. Itu nak kabarkan. Maknanya orang rumah kita tak dapat nak pergi masjid, maka dia dapat mendengar sekali, anak kita mendengar sekali, keluarga kita mendengar sekali. Kalau kita pergi masjid, pergi surau, kita je lah. Kita abah haji, ustaz tu mengajar benda masjid. Entahlah abah tak ingat. Entahlah abah tak ingat, rupanya dia tidur je. Itu masalahnya. Jadi oleh kerana itu, orang rumah kita sambil melipat kain, dia boleh dengar, boleh tengok. Anak-anak kita sambil buat kerja sekolah, dia boleh tengok apa begitu gini. Itu maknanya berjalan ia hasil usaha ke arah ilmu. Pada suatu jalan menuntut ia padanya, pada majlis ilmu, akan ilmu. Sesuatu tempat yang kita menuntut ilmu. Sekarang ni menuntut ilmu lah. Siapa ada kitab Jawi, tengok kitab Jawi. Siapa ada kitab Rumi, tengok kitab Rumi. Tak ada masalah sekarang ni. Hak Jawi ada, hak Rumi ada. Kalau siapa ada hak Arab, tengok kitab Arab. Macam saya ni, saya tengok kitab Arab juga. Ni kitab Arab, hak asal dia. Asal dia kitab ni. Kitab Arab, hak tepi ni. Di tepi ni. Di tepi apa nama ni, petok ni, kitab Arab. Lepas tu di dalam tu syarah dia. Di dalam syarah kitab ni kitab syarah dipanggil Ta'limul Muta'allim.
Mana ada tak ada kitab Rumi, tak ada kitab Arab, tak ada kitab Jawi, dia mengambil pen, dia mengambil buku, ataupun kalau malas mengambil pen, mengambil buku, dia dengar sambil gini sambil gini. Maknanya mata menengok TV, apa nama ni, telinga mendengar belajar. Ibarat kata makna santai-santai orang kata. Santai-santai maknanya untuk menuntut ilmu. Kita di masjid begitu juga. Kadang-kadang kita orang yang bersungguh dalam masjid ke depan, bawa meja ataupun meja di surau masjid, bawa kitab, bawa buku apa gini. Mana hak tak bersungguh, dia borok di dewan makan. Dia borok di dewan makan. Dia bawa ngangung, ngisap rokok apa semua sekali. Hak tak bersungguh. Tapi dia dengar juga. Dia dengar juga. Rasa saya surau 500. Surau 500 tu di dewan makan dia tu, biasa kita makan-makan tu, dia ada pembesar suara situ. Makna ada pembesar suara, makna hak menyediakan makanan masa belum COVID dulu, ataupun makna masa kita di surau 500 tu, masa kita boleh makan apa begitu gini, maknanya yang menyediakan makanan tu dia boleh dengar ceramah ustaz ataupun baca kitab ustaz ketika dia menyajikan makanan kepada kita, menyajikan makanan. Maknanya inisiatif AJK situ makna meletak, makna tak nak terlepas, tak nak terlepas majlis ilmu, majlis ilmu. Nescaya memperjalan Allah Ta'ala akan dia satu jalan daripada jalan-jalan. Daripada jalan-jalan tu maksudnya jalan-jalan menuju syurga. Jalan-jalan menuju syurga. Allah Ta'ala mudahkan jalan-jalan menuju syurga. Hadis ni banyak riwayat. Banyak riwayat. Saya hafalnya daripada sekolah lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu zaman saya sekolah. Hadis ni daripada Abu Darda ni panjang sikit. Yang kita dalam kitab ni, saya dulu hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia matan hadis tu lain sikit, dia banyak perawi-perawinya. Jadi dia nak sebutkan kepada kita ni bahawasanya siapa yang pergi berjalan menuntut ilmu, mendengar ilmu, belajar ilmu, Allah Ta'ala memperjalankan, makna memudahkan, makna sesuatu jalan, iaitu jalan menuju syurga. Jalan-jalan ni maksud jalan menuju syurga. Dan bahawasanya malaikat menghantar ia akan sayap-sayapnya. Malaikat mengembangkan sayap. Menghantar tu mengembangkan sayap. Malaikat mengembangkan sayap bagi orang yang menuntut, orang yang menuntut ilmu. Itu besarnya fadilat. Maknanya orang yang menuntut ilmu, lepas itu dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala sepanjang kita menuntut ilmu itu. Kalau kita tahu yang menuntut ilmu besar ataupun pentingnya, manfaatnya, kita tak akan tinggal menuntut ilmu ini. Dan kalau kita tahu kemanisannya, kalau kita tahu faedahnya, kita tidak akan melepaskan peluang untuk menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan semua, saya mengucapkan tahniah lah, bersungguh-sungguh, tak jemung-jemung. Seminggu 4 kali kita mengaji, 2 kali kitab ini, 2 kali Miftahul Murid. Makna sedikit sebanyak sepatah selidah kita dapat manfaat daripada pengajian kita. Tahniahlah kita berusaha, bersusah payah untuk mengaji saban malam. Saban malam. Jadi kita ni esok insya-Allah hari Jumaat pula ilmu tauhid. Baca-bacalah sikit nak soal ilmu tauhid. Jangan lupa kita ilmu tauhid tu ilmu penting. Ilmu nak bawa mati ibarat katanya ilmu tauhid ni. Kita mengaji sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruh. Begitu juga an-nubuwat,
kenabian, berkenaan dengan Nabi, berkenaan dengan perkara-perkara lain. Jadi kunci kemah betul. Sebab itu saya menyoal supaya tak lupa. Kalau lupa, rugi. Kalau lupa, rugi sangat. Apa arti hidup sedangkan kita tak kenal Allah Ta'ala? Kita tak kenal Allah Ta'ala. Kalau masa hidup ni kita tak kenal Allah, dekat nak mati tidak ada jaminan. Oleh kerana dugaan-dugaan yang amat banyak, khususnya syaitan laknatullah mengimbau kembali kepada orang yang dekat nak mati ataupun orang yang nazak ketika nazak. Makna tercacok mata ke, pejam mata ke, celik mata ke, dia bertarung. Kalau kita tak kuat akidah ataupun kita tak kuat pegangan, tidak ada jaminan kita ni selamat daripada huru-hara dekat kematian. Jadi malaikat mendoa. Malaikat mendoa kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, kalau kita mengaji ilmu, kita tahu ilmu, tak ada masalah. Kita mengaji ilmu, kita menuntut ilmu, tidak ada masalah berkait dengan hukum hakam, berkait dengan amal ibadat. Tapi oleh kerana tak ada ilmu, buat ada ilmu. Tak ada ilmu, buat ada ilmu. Akhir zaman, tak boleh katakan, tak boleh kata benda lah. Yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhal. Nabi khabar dah. Akan berlaku pada akhir zaman. Kalau dah dengan kamu tengok. Ubadun juhal. Orang yang rajin beribadah sedangkan dia jahil. Rajin beribadah. Sebab itu, kalau tuan-tuan ingat perkataan-perkataan saya sebelum ini kepada saudara-saudara kita yang rajin berjemaah tetapi tak rajin untuk menuntut ilmu, amat merugikan. Amat merugikan. Buat benda yang dia tak tahu. Kawan tahu. Kawan tahu. Semayang itu, semayang ini. Awak tahu tu siapa yang mengiktiraf awak? Berdasarkan kepada ilmu. Silap-silap usolli semayang Jumaat pun tak betul. Usolli semayang tarawih pun tak betul. Sebab siapa yang kita hadapkan untuk mendengarkan bacaan kita? Kalau tidak ada mengaji betul, kita belajar, confirm tak betul. Kita baca surat khabar Cina, reti tak baca surat khabar Cina? Ataupun selok-selok gitu aja. Surat khabar Jawi habis dah. Malaysia ni habis dah surat khabar Jawi. Utusan Melayu tak laku, bongkar. Syarikat Utusan Melayu, hak Cina, dia baca. Surat khabar Cina tak padam. Surat khabar Utusan Melayu hancur dah beberapa tahun yang sudah. Maknanya generasi yang tua je yang baca Jawi. Kita generasi yang muda-muda ni tak reti Jawi, buta Jawi. Habis. Macam semayang Jumaat. Usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Hak sahihnya. Bahkan saya mendengar orang semayang Jumaat, usalli fardal jum'ati raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Benda tu kecil sangat, tapi ilmu. Adaan kepada semayang yang ada qada'an. Semayang Jumaat bukan ada qada'an. Usalli fardal jum'ati. Bacanya bukan jum'ati, jumu'ati. Usalli fardal jumu'ati raka'ataini. Kadang-kadang usalli fardal jum'ati raka'ataini. Ada ke betul gitu? Itu kelebihan ilmu kalau sekiranya kita mengaji. Yang sahihnya
usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang sahih. Sebab itu saya suruh kepada jemaah kita kitab jawi itu kena ada perukunan semayang, kena ada perhimpunan amal ibadat, kena ada tuntunan ibadat, serba sedikit untuk kita merujuk dalam amal ibadat. Merujuk dalam amal ibadat. Kita dulu mengaji, kita perdengarkan kepada guru. Saya masa sekolah dulu, Ustaz Osman bin Lebai Bakar, dia ada buat kelas semayang betul hari Ahad. Osman bin Lebai Bakar daripada Darjah 1. Meninggal dah Ustaz Osman. Moga-moga dirahmati, diampunkan, dikurniakan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Saya reti semayang, belajar dengan Ustaz Osman daripada Darjah 1. Ustaz Osman, Haji Osman bin Lebai Bakar nama dia. Tulis se di papan hitam. Mana tu kapur. Saya ingat lagi kapur warna pink. Kapur sepanjangnya, kapur warna pink dia nulis. Lepas tu baca satu-satu. Doa iftitah, usalli, semayang Jumaat, usalli, semayang 5 waktu. Makna satu-satu. Jadi kita ni perdengarkan kepada siapa? Yang tak diperdengarkan. Kalau yang diperdengarkan kepada guru ataupun begitu begini, cantiklah. Yang tak diperdengarkan, siapa yang meluluskan kita? Siapa yang mengesahkan kita? Ataupun kita sah sendiri? Maknanya CJ beranak kita, walaupun kita pegawai, kita anak kita nak masuk U apa begitu gini, kita tak boleh sah sendiri, kena sah orang lain. Hak orang lain baru kita boleh sah walaupun pegawai besar. Jadinya dia ni Syaharuddin, saya ni Syaharuddin bin Haji Muhammad Noh. Anak saya namanya Ahmad Rifaat bin Syaharuddin. Saya mengesah. Tak boleh anak awak. Itu contohnya. Jadi sendiri kita beramal sesuatu perkara tak boleh sah sendiri. Nak mengesahkan ini, kita kena ada ilmu. Ilmu nak mengesahkan ibadat-ibadat ni. Ilmu fiqh. Ilmu fiqh diperdengarkan hak jenis baca, dilakonkan hak jenis buat. Jadi sekarang ni kita ada dok seperti itu. Itu dia. Makna prasyarat untuk kita menuntut ilmu ni, maknanya supaya amal ibadat ataupun hukum hakam sahih. Sahih. Kalau orang dulu tak ada masalah dalam satu kampung tu, Tok Lebai bercakap aja, ikut belaka. Sekarang ni dalam satu taman ataupun tanya hak ni, boleh. Hak tanya, boleh jugalah. Hak tanya, hak ini pula tanya, tak boleh. Hak ini tanya pula, bolehlah. Kalau dulu, tak gitu. Contoh, orang Lebai dulu nak buat akikah, telinga, potong telinga, tak sah. Tak sah. Seperti sebut di dalam kitab Bujarimi. Orang Lebai-Lebai dulu. Orang sekarang ni, macam mana Tuan Syekh, apa nama, lembu saya ni terpotong telinga. Kita bukan makan telinga. Banyak lagi daging yang nak makan, bukan makan telinga. Tak tahu uyub ataupun syarat nak buat akikah korban itu. Orang Lebai dulu, tuan guru, macam mana lembu saya ni, maknanya telinga potong tak putus. Potong tak putus. Tok guru khabar, potong tak putus, sah buat korban kekah, cumanya makruh. Makruh. Dia pun khabar. Ibaratnya tuan guru macam mana makruh ni?
ibarat awak bawa motor Honda 70. Honda 70 masa itu. Honda 70 ibarat lampu signal pun tak ada, lampu hak bulat tu pun, lampu depan, lampu besar tu tak ada. Macam mana awak nak berjalan waktu malam? So penyudahnya kita tercampur ke dalam payah. Oh begitu. Kalau kita nak beli motor ni, walaupun Honda 70, kunci kat letak bawah ni, walaupun Honda 70, kita nak beli motor yang lawa, yang ada lampu, ada segini. Oh kalau gitu saya tak jadilah korban ataupun kekoh lembu saya ni, saya tukar lembu lain. Adalah lebih baik. Lepas tu ditambah lagi, Tok Guru tambah lagi, awak ingat molek-molek, lembu kerbau ni akan menjadi tunggangan kita di padang mahsyar. Sekata orang dulu, sekata, itulah maknanya ilmu itu. Makna ilmu itu, makna pendapat Tuan Guru tu, makna dipegang. Tuan Guru tu bukan bercakap bodoh, tuan-tuan sekalian. Kalau rujuk kitab, saya masa-masa mengaji-ngaji dulu, Tok Guru ni khabar gini, saya jahat juga. Saya jahat juga, rajin bertanya. Maknanya Aki Lebay. Saya panggil Aki Lebay. Tok Guru Lebay Ma'ami ni saya panggil Aki. Aki Lebay, saya khabar dalam kitab mana? Entah tengok dalam Iqna' dia khabar. Saya buka Iqna' tu, sebiji. Sebab itu tidak ada perselisihan ketika dulu orang yang mengaji ilmu. Zaman ini zaman Allah baru, maknanya zaman Allah baru melepasi 2000 kacau bilau. Sebabnya hak nak menjadi Tok Lebay ni ramai sangat. Nak menjadi Tok Lebay ramai sangat. Kalau kita menengok ini ustaz macam mana beri ke Cina, boleh atas dakwah. Orang dulu makan korban kekoh ni, nombor 1 orang kafir ni haram, nombor 2 tak sah. Tuan-tuan ingat tak? Siapa ingat? Ingat Tuan Guru. Ingat. Kalau orang ingat, Tok Lebay khabar awak ni memberi makan Cina kelai, hukumnya haram. Haram itu berdosa. Lepas tu korban awak, akikah awak tak sah. Dia bukan cakap kosong. Dalam Iqna' ada, dalam Fathul Wahab ada, dalam Bujarimi ada, dalam Syarah Manhaj ada, lepas itu dalam I'anatul Talibi, Syarah Fathul Mu'in ada. Saya ingat lagi perkataan dalam kitab tu, wa yushtaratu an yakunu minal muslimin. Disyaratkan bagi makan ataupun bagi daging mentah kepada orang Islam. Disyaratkan kepada orang Islam. Makna syarat, syarat itu syai'un la budda minhu wa in fuqida la yasihhu. Makna sesuatu perkara yang tak dapat tidak dengan dia. Kalau tak ada dia tu tak sah ataupun hilang. Itu. Jadi sekata itulah kelebihan ilmu. Jadi kita menuntut ilmu ni bukan sebarangan. Kita ni didoakan kepada didoakan daripada malaikat rahmat. Ada yang mengatakan malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Dia mendoakan kepada kita. Sebab itu apa nama ni, saya tak pernah sebut. Sebab itu apa nama ni, setiap guru yang mengajar, bila sebut aja perkataan guru itu, naklah kita menyebut amin. Menyebut amin. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, beri pahala ustaz aku ni mengajar. Amin sebut. Masa itu didoakan oleh malaikat. Ini saya tak pernah sebut. Guru-guru kita dulu mengaji, dia sebut.
Maknanya awak semua mengaji begitu begini, belajar kitab apa begitu begini, terdetiklah bismillah, terdetiklah di dalam hati nak kepada ilmu yang disampaikan, seraya menyebut amin dengan perlahan. Maknanya mudah-mudahan malaikat tu mendoakan kita, terdetik dalam hati kita ni, ya Allah, ustaz aku ni menyampaikan, masuklah lubuk hati kita, amin. Malaikat pun sebut amin. Itu guru-guru kita, khususnya ustaz-ustaz kita, tok guru kita pondok apa begitu begini, dia menyebut begitu. Di dalam kita belajar ilmu, bukan maknanya melopor aja tersenguk, melopor tersenguk. Malah ni bini masuk benda di rumah, tersenguk. Makan tu ingat sangat. Makan tu ingat sangat. Lepas itu, dan bahawasanya orang yang alim, kita ni tak alim, orang-orang tok guru, orang alim, meminta ampun baginya oleh mereka yang di dalam tujuh petala langit dan bumi. Jadi orang yang alim, orang yang mengajar. Mengajar bukan saja-saja maknanya orang yang berilmu, kita kata alim ni. Orang yang alim ni, dia ni didoakan oleh mereka-mereka. Mereka tu malaikat di dalam tujuh petala langit dan bumi, kepada orang yang alim, yang menyampaikan ilmu, yang mengajar. Masya Allah, maknanya hebat orang-orang alim, dia mengajar sepatah selidah kepada muslimin muslimat, nak memberi faham urusan agama. Nak memberi faham urusan agama. Sebab itulah cerita-cerita tu guru kita dulu, orang dulu-dululah. Orang dulu-dululah. Daripada 50-an, 60-an, 70-an. Orang-orang dulu, istilahnya, dia memperhambakan diri kepada guru dia bila mengaji. Mencari kayu api, mencedok air, membeli barang kepada guru dia. Mamat minta tolong, mak guru minta tolong, bini tok guru, mak guru dia panggil, minta tolong beli gula ke kedai. Lepas tu pergi ke kedai tok guru saya lah cerita di Kelantan, di Kedah. Pergi ke kedai, mak guru minta, ni budak pondok. Masa itu kedai-kedai ni budak pondok. Gula tu masa itu 10 sen. 10 sen sekati. Tahun 36. Tahun 36. 5 sen kadang-kadang 10 sen sekati. Budak pondok. Budak pondok. Awak ni beli gula siapa? Beli gula tuan guru. Mana beli sekati, tokai kedai tu ganda pula sekati. Ganda pula sekati. Jadi 2 kati. Lepas itu, apa nama ni, tokai kedai ni pula bagi kepada budak pondok ni. Jadi gula ni dapat 3 kati. Beri ke tok guru 2 kati, dia ambil sekati sebab budak pondok. Itulah. Itu. Kita sekarang ni dak, guru kita kutuk pula. Ustaz terpelik mengajar. Pelik mengajar ilmu sesat. Ilmu orang tak pernah dengar, ustaz tu mengajar. Makna kutuk ke guru. Bumi dan langit lah nak mendapat ilmu, saja-saja berlaku je lah mendengar-dengar, tetapi manfaatnya tak ada. Bahkan dilaknat oleh malaikat kepada orang yang mengutuk guru. Tak boleh. Guru-guru kita ni berselisih pendapat boleh, tapi jangan kutuk. Itu display kita. Saya belajar dengan guru saya gini-gini, ustaz ni sebut lain. Jangan sebut. Adab dia. Guru awak tu lain, guru dia lain. Tak boleh sebut, tak boleh dibandingkan. Di dalam adab menuntut ilmu 21 perkara. Tak boleh bandingkan. Apatah lagi
Samun telahan lagi maknanya perkara-perkara khilaf ulama. Jadi oleh kerana itu orang alim ni, mereka ini diminta ampun oleh malaikat di langit dan di bumi. Malaikat langit pertama. Siapa nama malaikat langit pertama? Ismail. Ingat. Malaikat langit pertama tu nama Ismail. Nama dia Ismail. Malaikat nama Ismail. Dan malaikat-malaikat ni ada nama lain dia. Ada nama lain dia kalau kita mengaji. Dalam kitab Zuhratul Murid tu, di tepi tu, ada nama-nama lain malaikat. Malaikat yang mendoakan kepada orang-orang yang alih di langit dan di bumi. Masya Allah. Orang alih ni, ya Allah, kita dapat air kaki orang alih pun tahan dah. Dan ikan-ikan di dalam pantat air, di dalam dasar air sekalipun didoakan kepada orang yang alim, iaitu orang yang berilmu ini, orang yang mengajar, tok guru kita ni. Maknanya didoakan oleh ikan mendoakan dia. Bayangkanlah, ikan mendoakan dia. Masya Allah. Dan di dalam kitab lain disebutkan segala makhluk mendoakan kepada orang alim, termasuk semut, batu batai, kayu kaya. Batu batai tu batu batai yang hidup. Orang kata batu hidup. Itu masalahnya didoakan kepada orang yang alim. Kita ni air kaki orang alim ada tak? Ada tak? Ada. Air kaki. Masya Allah. Orang alim ni mana faham agama. Dia faham agama, teliti apa gitu gini. Kalau fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kalau ilmu tasawuf, sifat mahmudah, sifat mazmumah. Kalau ilmu tauhid ilahiyat, anubuwat, asamiyat, dia pandai belaka. Ilmu-ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu ulumul Qurannya, macam-macam ilmu tajwid. Itu orang alim dari sudut ilmu dan dia beramal. Air kaki pun tak ada. Kalau kita mengaji tajwid ni, kalau kita mengaji tajwid, apa nama ni, huruf izhar apa, tak berapa ingat. Dan bahawasanya kelebihan orang alim atau orang jahil. Orang alim dengan orang jahil itu. Orang alim dengan orang jahil seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas sekalian bintang-bintang. Maknanya bila bulan penuh purnama, malam 15, bintang-bintang tenggelam. Orang alim ni maknanya ada orang alim, bintang-bintang kita hak tak alim ni tenggelam. Akhir zaman ni terbalik, hak tak alim jadi bulan, hak alim jadi bintang. Itu akhir zaman pelik. Kadang-kadang berebut nak jadi imam sembahyang Jumaat, sedangkan orang alim ada. Orang alim ada. Contohnya kita sebut apa nama ni, Tuan Guru Haji Baki. Tuan Guru Haji Baki ni orang alim. Dia ada pondok. Seorang lagi kita di Pahang ni yang tinggal, yang masih hidup, orang yang mengaji di Mekah, Tuan Guru Haji Baki itulah. Cenor tu. Di Cenor tu. Berapa? 80 dah agaknya umur je. Tuan Guru Haji Baki tu mengaji di Mekah, di Masjidil Haram tu. Daripada kecil mengaji. Dan maknanya salah seorang yang masih ada. Dengar-dengar ceritanya tak ada dah. Dia seorang je ada yang mengaji generasi Mekah. Bukan yang generasi universiti. Universiti ni ramai sekarang ni. Mengaji di Mekah ni, Ummul Qura. Dia ni mengaji pondok di Mekah. Mengaji talaki di Masjidil Haram, Tuan Guru Haji Baki ni. Adakah sanggup? Saya minta maaf lah. Maknanya, kalau nak mengada-ngada menjadi imam, saya tak mahu.
kita mesti sapakan dia. Tuan guru jemput Imam, tak apalah ustaz, sila ana tak suara batuk. Tak apa. Itu pun menggigil kita menjadi imam. Tu contoh. Contoh. Mufti, saya pejabat di pejabat dia. Haji semain Jumaat dengan mufti. Mufti suruh ke saya menjadi imam, saya bertolak. Saya bertolak, segar dia tu mufti. Dia suruh saya, ustaz, sila, dia kata. Datuk Seri ke? Tak apa, hentai. Dia sampai tolak bau. Saya pergi. Kalau tidak, saya tak nak. Orang alik, kita ni debu-debu pun tak ada. Jadi orang sekarang terbalik. Maknanya mufti ada, kawan nak menjadi imam. Hari Jumaat tu kawan menjadi imam. Mufti datang, kawan menjadi imam. Bangga pula. Tak tahu terjun lubuk. Itu nak khabar kan, terbalik kok orang khabar di akhir zaman. Tak pelik lah. Tak peliklah kita akhir zaman ni. Lepas tu, dan bahawasanya orang-orang yang alim itu waris bagi nabi-nabi, al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim itu waris nabi. Masya Allah, alim ulama ni ibarat kita pakai pelita. Jika sekiranya ulama itu kembali ke rahmatullah, padamlah pelita dia. Tidak ada tolok bandingnya. Seseorang orang lebay itu meninggal, maka tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Contohnya tempat saya tu, Tuan Guru lebay Mak Amin, Tok Guru lebay Tok Guru lebay Doloh, Tok Guru lebay Mak Pioh. Lebay-lebay ni saya sempat belaka ni. Maknanya lepas dia orang ni mati, Tuan Guru lebat de, orang panggil order dia lebat de. Dia ni lah akhir sekali meninggal 2002 ke 2003. Tak jumpa dah yang alim. Yang alim kucing banyak. Tok Lebay Mak Amin tak ada air kaki pun tak ada. Air kaki pun tak ada setelah dia meninggal. Itu saya khabar tu ada. Saya khabar sebelum ini. Makna tanah kubur dia tu wangi. Bukan maknanya cakap-cakap main-main. Orang menggali liang lahat tu wangi macam minyak atar. Tak tahu minyak benda. Wangi. Tidak seperti wangi minyak atar. Nak khabarkan. Makna orang alim dimuliakan oleh malaikat. Dimuliakan oleh malaikat. Sebab warasatul anbiya, waris Nabi. Kerana bahawasanya Nabi-Nabi itu tiada mempusakai mereka itu. Mereka itu orang alim. Dia tidak mempusakai kepada orang alim itu dinar, wang emas, duit emas. Dan tiada pula dirham, duit perak. Dan hanya sesungguhnya mempusakai mereka itu Nabi akan ilmu kepada orang alim. Sesiapa yang mengambil akan ilmu itu, maka hanya sesungguhnya mengambil ia dengan habuan yang sempurnanya. Itunya maknanya nak khabarkan waris Nabi. Waris Nabi, ulama-ulama ni, orang alim-alim ni, makna tidak ada tolok bandingnya, segi ilmunya, segi kewarakannya, segi amalan orang alim ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita dapat fahamlah bahawasanya pada malam ini pengarang membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu. Mereka ini didoakan oleh malaikat. Dan lebih lagi kepada orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengajar, didoakan kepada mereka ini, orang yang alim ni, malaikat-malaikat di atas langit, malaikat-malaikat di bumi, sehingga kan malaikat-malaikat di dasar sungai, dasar laut, sekalipun
Lepas itu orang alim dengan orang jahil ini seperti kelebihan bulan dengan bintang-bintang. Dan orang alim ini waris Nabi. Jangan main-main, jangan kutuk-kutuk, jangan hina-hina. Jangan dipermainkan orang-orang alim ni, kerana orang-orang alim ni warasatul anbiya, waris-waris Nabi. Ibarat kata kitanya, maknanya ilmu orang alim ni kalau dapat air kaki, istilahnya kalau dapat air kaki pun cukup dah di dalam mengetahui hal ehwal agama, dalam ilmu-ilmu yang perlu kita tahu dan perlu yang kita kena belajar. Semoga Allah Ta'ala kurniakan manfaat kepada kita hidup di dunia, dan hasilnya daripada yang kita dapat, moga-moga dikurniakan rahmat kasihan belah manfaat kepada kita di akhirat kelak, di akhirat nanti. Hasil daripada kita belajar ilmu, kita faham ilmu untuk beramal, bukan untuk megah-megah dan glamour. Bukan ilmu ini untuk di bibir sahaja, tetapi sampailah ke hati kita. Hasil daripada ilmu itu bermanfaat kepada kita dan bermanfaat kepada orang lain. Insya-Allah, jika sekiranya kita mati, hasil daripada ilmu tersebut mencurah-curah kepada kita berada di alam barzakh. Itu dia. Jadi kita nampak, saya ulang sekali lagi, kita nampak barakah daripada pengarang kitab kita ni menusuk di dalam hati kita tentang peri pentingnya untuk mencapai ilmu itu, untuk usaha mendapatkan ilmu itu, untuk beramal dengan ilmu itu, setelah dibagi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Darda. Kita tak percaya ke lagi tentang penting ilmu ini? Tak percaya ke lagi? Tak yakin ke lagi? Malah ke lagi? Tak minat lagi? Jadi sifat-sifat yang tak molek begitu begini kita kikiskan. Bermula daripada malam ini, sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, dan aku menuntut ilmu sepanjang hayat. Berhasrat menuntut ilmu sepanjang hayat. Begitulah juga aku semaya maghrib, lepas itu semaya isyak. Aku semaya isyak, lepas itu pagi esok semaya subuh. Lepas subuh zuhur, lepas zuhur asar, lepas asar maghrib. Ilmu tu sepatutnya begitu. Dalam subjek ilmu agama kita ni banyak. Sekurang-kurangnya ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tajwid, hadis, tafsir, hadis, tafsir, sirah. 7 cabang ilmu ni. 7 cabang ilmu ni kita serba sedikit kita dapat cubik-cubik ataupun kita dapat tahu, maka maknanya kita ni ibarat tuang air nak minum. Maknanya kita dapat memuaskan dahaga kita. Boleh faham? InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh faham? Nak tanya sikit. Nak tanya sikit. Hadis yang panjang tadi diriwayatkan oleh siapa? Abu Darda, Ustaz. Abu Darda. Hadis ni menceritakan tentang apa tajuk dia? Pentingnya orang yang Pentingnya ilmu.
Kelebihan dan kemegahan untuk ilmu. Kemegahan. Saya nak ayat dalam kitab tu. Ayat dalam kitab. Tajuk dia. Kemegahan ilmu dan kelebihannya. Kemegahan ilmu dan kelebihannya. Itu tajuk dalam kitab. Apakah fadilat orang yang menghadiri ataupun menuntut ilmu? Apakah fadilat dia nombor satu? Allah memudahkan jalannya menuju ke syurga dan mereka akan mendoakannya. Itu nombor satu. Nombor dua, Berterusan pahala. nombor dua dalam kitab nombor dua. Mendapat doa daripada malaikat. Malaikat mendapat doa daripada malaikat. Itu apa nama ni, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, orang yang alim macam mana pula? Orang yang alim Ampun. Malaikat sentiasa mendoakan. tak tepat jawapannya. Setiap makhluk di dunia ini menurut ampunan para orang alim. Apa dia? Orang alim adalah pewaris bagi Nabi. Orang alim pewaris bagi Nabi. Satu. Jadi orang alim ni dapat apa? Orang yang alim diminta ampun dan didoakan oleh malaikat tujuh petala langit dan bumi kerana menyampaikan ilmu agama. Okey, itulah tepatnya. Itu tepatnya. Sehingga kan yang mendoakan dia siapa? Ikan-ikan di dasar laut. Ikan-ikan di dasar laut ataupun di dasar sungai. Maknanya kelebihan orang alim dan orang jahil seperti kita ni macam mana kelebihannya? Kelebihan orang alim Bulan balik, Beza bulan Bulan balik. dengan bintang-bintang. Bulan dengan bintang. Bulan purnama dengan mana bintang. bulan dengan bintang kelebihan orang alim ni. Jadi nabi-nabi ni tidak meninggalkan apa? dirham dan dinar. Apa makna dirham dan dinar? Dirham emas, dinar emas, dirham perak. Dinar emas, dirham perak. Jadi sesungguhnya sesiapa yang mengambil manfaat ni dia akan dapat benda. Ilmu. Abuan Ustaz. Abuan yang sempurna. Dia akan mendapat habuan yang sempurna. Habuan tu dunia, akhirat. Maksudnya dia mengaji betul begitu begini. Macam tuan-tuan ni mengaji, dapat menelusuri apa yang telah kita belajar ni di dalam matan kitab ni, makna satu persatu tentang kelebihan dan kemegahan orang yang menuntut ilmu. Adakah tuan-tuan sekalian tak cinta kepada majlis ilmu setelah mendengar ini? Cinta Tuan Guru. Masya Allah. Istiqamah nak belajar. Istiqamah nak belajar. Amin. Moga-moga didoakan oleh malaikat kepada kita semua sehingga kita bertemu lagi hari Ahad insya-Allah. Moga-moga kita dikurniakan keberkatan, dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakillah. Selamat malam ke Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit ni. Orang dah tahu apa ke. Ya. Orang baru-baru ni lah zaman ni, akhir zaman ni. Baca Yasin dalam air berkotak-kotak banyak tu dengan plastik. Bungkus kotak tak berbuka. Air pun tidak berbuka. Di kabarnya Yasin ke bawah. Kabar Yasin siapa baca macam ni. Kotak air pun tak buka. Botol tak buka. Apa cerita Yasin macam mana tu? Tu tanya Tuan Guru tu masuk ke ayat. Mana ada masuk ayat Tuan Guru lah. Kotak air tu pun tak buka. Tak dengar. Mat tak buka dulu, mat. Yang sebenarnya berbuka barulah jadi doa ataupun penawar. Makna alat air itu alat. Ibarat katanya ubat. Jadi kita khabar ubat panadol, sedangkan ubat tu dalam bungkus. Ibaratnya. Jadi orang yang alih-alih dulu kalau bab-bab berdoa apa begitu begini, naklah dibukakan air tu. Begitu juga orang berjampi. Naklah dibukakan. Maknanya sebab Tuan Guru kan selalu buka semua kotak. Ini dah kotak pun dalam kotak bungkus kotak pun tak buka. Maknanya orang hebat tu lah. Makna orang hebat. Maknanya semayang hajat, pembaris, pembadar. Semayang hajat, pembaris, pembadar, pensel, budak-budak, pengasuh, sharpener. Ibaratnya. Itulah saya khabar tadi. Akhir zaman ni memang pelik. Satu ketika dulu kita tidak pernah begitu. Orang alim sekalipun, mana mendoa air itu sampai peringkat dia celup jari dia dalam air itu. Makna barakah. Dia celup air itu. Rasulullah pun mendoa tu dia doa air itu. Sahabat-sahabat minta doa. Makna menggunakan alat.
Kalau dia minta mana orang alih-alih ni minta doa anak kita, tuan guru minta doa ke anak saya ni biar cerdas, dia pegang kepala, dia tidak buat gini, dia juruh aja, dia pegang kepala. Jadi kalau kita ambil air, dia akan kadang-kadang dia celup air kita tu. Itu nak mengabarkan barakahnya. Tapi sebab yang saya katakan tadilah, akhir zaman ni. Akhir zaman. Betul. Penyudahnya akhir zaman ni, kalau panjang umur, sembahyang Jumaat di Pekan, dengar khutbah di Masjid Negara. Itu akhir-akhirnya. Maknanya masjid kita malas membaca khutbah, dengar pancarkan slide, maknanya imam Masjid Negara membaca khutbah, lepas membaca khutbah kita sembahyang Jumaat aja. Cuma baca apa kan? Itu. Tak peliklah tu akhir zaman. Tak peliklah. Jadi kita ni selagi nyawa kita ada, kita tak naklah buat gitu. Kita nak tiru orang alih-alih dulu. Jadi dia orang ni buat gitu, tiru siapa? Tiru siapa? Melainkan pandai-pandai buat. Kerana dia kira dia alih. Dia kira dia alih. Sebenarnya alih Korek kepada Kelantan. Alih Korek ni maknanya alih alih tempurnya. Itu dia benda. Kita tak naklah buat gitu. Okey, terima kasih Tuan Guru. Sama-sama. Saya pun memang tengok keadaan tu kecoh juga lah masa tu ada surah tu ni Yasin kau benda pun kaya ke apa tak pernah tahun 2 tak pernah ada baca gini ke apa. Orang pelik-pelik. Masa sekarang saya selagi hayat saya tak nak buat pelik-pelik gitu. Betul Tuan Guru. Kita meniru orang alih-alih dan kita belajar daripada orang alih-alih. Jadi kalau kita tanya cakap bodoh kitanya, awak ni buat gitu, Tok Lebay mana buat gitu? Dia akan terpukar. Maknanya kita pandai-pandai. Pandai-pandai. Maknanya kalau orang mati, hantar ke kubur, talqin di rumah. Harus gitu so. Harus gitu, talqin di rumah. Hello? Masuk dalam kubur. Masuk dah, siap kambuh dah. Saya baca talqin di rumah. Akhir sekali. Masya Allah. Sepatutnya tak berbuat gitu. Dunia akhir zaman, Ustaz. Betul, dunia akhir zaman itu tepat sekali. Dunia akhir zaman, dan zaman ini kita menengok. Kita menengok, tetapi kita jangan buat begitu. Sebab kita menengok orang-orang alim. Jadi kita kena ingat dalam kitab tadi, orang-orang alim ini, mereka ini didoakan oleh malaikat di bumi, di langit, di bumi, sampai ikan dalam air pun mendoakan mereka. Sebaliknya kita mengikut orang alim. Moga-moga kita didoakan oleh malaikat di langit, di bumi, dalam air sekalipun. Itu moga-moga meniru. Amin. Terima kasih Tuan Guru, saya keluar dulu. Sama-sama. Barakallah. Kesalahanku mi. Waalaikumsalam. Model sihat? Tak ada kalau Ustaz. Tak apa, dapat mendengar ilmu. Dapat mendengar ilmu di rumah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih saya. Sama-sama Haji. Sama-sama Haji. Lama tak jumpa. Ya, itu yang tak ada kan? Dua hari yang tak ada. Ya. Lain 3 hari. Dapat itu. Oh gitu. Semua orang gitu. Yang gitu. Hari ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak perasan. Tak. Okey, Ustaz. Rumah ke salah, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu cakap sekarang juga. Alhamdulillah, terima kasih Guru. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Barakallah. Nanti Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmu yang diturunkan. Barakallah. Sama-sama. Saya keluar dulu Ustaz ya. Ya, sila. Barakallah.